Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Berita Pagi Sabah edisi Selasa 11 April bersama-sama saya Sabrina Baas. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP mencadangkan agar gerakan koperasi di Sabah dilibatkan dalam perolehan projek kerajaan. Usaha itu bagi memperkasa gerakan koperasi di negeri ini agar tidak hanya tertumpu dalam sektor pemborongan dan peruncitan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict menjelaskan, langkah tersebut sekaligus dapat meningkatkan kapasiti gerakan koperasi menerusi bidang perniagaan lain. Saya akan mencadangkan kepada kerajaan Sabah untuk gerakan koperasi ini dilihat mekanismenya, bagaimana gerakan koperasi dapat dilibatkan di dalam perolehan projek kerajaan di Sabah, terutama yang melibatkan pembiayaan daripada kerajaan persekutuan. Dan saya juga berharap koperasi ini dapat meningkatkan kapasiti mereka sendiri. Datuk Iwan ditemui media selepas merasmikan program pemantapan rangkaian perniagaan sektor pemborongan dan peruncitan Koperasi Negeri Sabah, Anjuran Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM di Kota Kinabalu. Di Sabah terdapat 1,706 koperasi berdaftar dengan kekuatan 343,230 anggota. Sementara share dan yuran terkumpul sebanyak RM220 juta dan aset terkumpul bernilai RM826.44 juta, manakala pencapaian jumlah perolehan RM437.15 juta. Dalam majlis ini, Datuk Iwan turut menyampaikan cek syura pembiayaan tabung modal pusingan SKM kepada Koperasi Anak-Anak Tempatan Pantai Barat Sabah Berhad berjumlah RM25 juta. Penglibatan syarikat swasta, orang perseorangan dan badan bukan kerajaan NGO dialulukan dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR di negeri ini. Komitmen itu amat diperlukan bagi membantu golongan memerlukan termasuk asnaf, fakir miskin, anak yatim dan ibu tunggal. Menurut Pembantu Menteri Perindustrian dan Keusahawanan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi, usaha murni SESB memberi semula kepada masyarakat menerusi program CSR-nya dapat membantu menyejahterakan kehidupan rakyat di negeri ini. Kita harapkan program seumpama ini dapat dicontohi juga oleh JLC ataupun agensi-agensi kerajaan yang lain dalam usaha mereka selain daripada menunaikan tanggungjawab sebagai agensi kerajaan ataupun tanggungjawab sosial korporat mereka, tapi juga pada masa yang sama menunjukkan keprihatinan dan juga tanda ingatan mereka kepada golongan yang memerlukan. Beliau yang juga ahli Parlimen Kalabakan ditemui dalam majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan CSR SESB kepada 40 asnaf di Masjid Al-Mukarramah, Tanjung Batu, Keramat Tawau. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Suryadi berharap pelaksanaan CSR tidak dijadikan amalan atau konsep bermusim, sebaliknya diteruskan sepanjang masa demi manfaat golongan memerlukan. 20 masjid dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Apas disantuni menerusi program Jelajah Ramadan Masjid ke Masjid, anjuran pejabat Dun Apas Tawau. Program diisi dengan majlis berbuka puasa, solat tarawih bersama penduduk kampung di samping penyerahan bantuan kepada golongan asnaf. Adun Apas yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, bulan Ramadan merupakan kesempatan terbaik umat Islam untuk melipat gandakan amalan dengan beribadah dan melakukan kebaikan antara sesama. Dan ini menunjukkan bahawa semangat perpaduan dan juga semangat silaturahim di kawasan Dun Apas ini adalah cukup baik. Dan saya berharap agar perkara ini dapat kita pertahankan sampai bila-bila, kerana sudah pasti apabila kita bersatu hati, apabila kita berpadu, apabila kita bersama-sama, maka adalah mudah untuk kerajaan membawa apa juga agenda pembangunan kemajuan di kawasan kita. Beliau berkata demikian dalam program Jelajah Ramadan Masjid ke Masjid di Masjid Nurul Imam Batu 2 Jalan Apas, Tawau. Dalam majlis ini turut disampaikan sumbangan wang tunai kepada jawatan kuasa Masjid Nurul Iman untuk kegunaan prasarana sekaligus mengimarahkan masjid sepanjang bulan Ramadan ini.
245 murid dari 3 sekolah rendah dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kukusan Tawau menerima sumbangan beg sekolah pejabat Dun Kukusan. Sumbangan kepada anak-anak keluarga B40 itu melibatkan Sekolah Kebangsaan SK Kukusan, SK Bahagia dan SK Jabatan Putih. Adun Kukusan Rina Jainal berkata sumbangan itu merupakan sebahagian daripada program agihan 1,000 beg sekolah yang dilancarkan awal sesi persekolahan Mac lalu melibatkan 9 sekolah rendah dan menengah sekitar Kukusan. Sebenarnya pengagihan ini adalah kita buat secara bersasar yang kita agihkan kepada golongan anak-anak golongan B40 dan golongan asnaf dan begitu juga anak yatim dan mereka yang menghadiri pendidikan khas di setiap sekolah. Dan bertepatan dengan siri jelajah kami ini adalah program pengagihan 1,000 buah beg sekolah ke sekitar Mukim Dun Kukusan. Beliau yang juga Setiausaha Politik Menteri Kewangan Negeri ditemui pemberita di SK Kukusan Tawau. Sebelum ini, 200 murid sekolah rendah dari SK Bandar 1, SK Bandar 2 dan SK Muhibah Raya turut menerima bantuan sama. Pengagihan beg sekolah berkenaan sebagai tanda keprihatinan dalam meringankan beban ibu bapa atau penjaga yang kurang berkemampuan dalam penyediaan barangan keperluan sekolah anak-anak. Sementara dalam program berasingan, Pejabat Dun Kukusan Tawau turut menceriakan 9 adik-beradik di Taman Semarak Tawau dengan membelikan mereka kelengkapan baju raya untuk Syawal tahun ini. Kesemua mereka berumur 2 hingga 18 tahun itu terpaksa menumpang kasih dengan datuknya Ilham Selamat, 48 tahun selepas bapa mereka meninggal dunia. Alhamdulillah lah, dengan izin Allah SWT saya menjaga cucu saya dengan penuh sempurna lah. Yang telah diamanahkan oleh arwah ayahnya dan ibunya semenjak ibu Dapi Semenanjung mungkin ada 2 tahun saya melaksanakan amanah ini dengan penuh kejujuran lah. Saya berterima kasih banyaklah kepada YB memberi sumbangan kepada cucu saya 9 orang. Saya rasa gembira kerana YB Rina bagi kami adik-beradik baju raya hari ini. Saya berterima kasih dengan YB Rina sebab sumbangkan kami baju raya. Sementara itu, Rina berkata bantuan seumpama diadakan setiap tahun dengan tumpuan pemberian kepada golongan asnaf dan anak yatim piatu di daerah ini. Mengenai keperitan hidup adik-beradik yang berada di bawah jagaan datuknya ini, katanya bantuan sewajarnya akan disalurkan termasuk bantuan pendidikan bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran. Sepatutnya mereka pergi ke sekolah, tetapi hanya 1 orang saja yang dapat bersekolah di sini. Kita juga maklum dengan faktor kekangan, keadaan keluarga mereka yang menghimpit. Saya juga mengharapkan daripada pihak di luar sana yang dapat memberi sedikit dorongan dan sokongan kepada adik-beradik ini agar dapat mereka menyambung pelajaran mereka, pendidikan mereka. Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat akan meneruskan pelaksanaan dasar dan amanah yang dipikul melalui slogan Sabah Maju Jaya. Ketua Penaja Gagasan Rakyat Bahagian Sungai Sibuga, Datuk Amir Shah Yaakob berkata, pihaknya juga akan memberikan penerangan terbaik mengenai usaha kerajaan negeri ke arah memakmurkan Sabah melalui tingkat pendapatan dan kemajuan infrastruktur. Kita yakin dengan Parti Gagasan Rakyat Sabah ini, kita yakin ramai ahli-ahli dari kalangan parti-parti yang lain, sahabat-sahabat kita akan bersama-sama kita menyertai Parti Gagasan. Sebab parti ini adalah parti seperti mana kita tahu, parti lokal, parti yang diterjui oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. So, jadi benda ini bila ditakbir oleh kerajaan sendiri, maknanya parti itu berpotensi lah untuk kita majukan. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Berbuka Puasa Gagasan Rakyat Bahagian Sungai Sibuga di Sandakan. Sementara itu, beberapa pemimpin setempat yakin Parti Gagasan Rakyat berupaya memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Hala tuju kita akan memberi sokongan kepada kerajaan semasa, maknanya Ketua Menteri kita sekarang, Datuk Seri Haji Noor, untuk meneruskan pembangunan dan pembelian rakyat. Yang wajar kita berikan peluang dan harus kita sokong adalah PJRS. Kerana kami yakin dan percaya PJRS merupakan salah satu parti yang mampu membawa perubahan khususnya untuk negeri dan rakyat di negeri. Untuk sama-sama berjuang kepada anak-anak Sabah
yang sepatutnya kita perjuangkan selama ini, menyokong penuh kepada Datuk Seri Panglima Ketua Menteri kita. Gagasan rakyat yang bernaung di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS dilancarkan secara rasmi oleh Ketua Menteri merangkap Presiden Parti tersebut, Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu pada 2 Mac lalu. Rancangan pembinaan sebuah pusat kebudayaan Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Sabah kini pada tahap proses pengurusan aplikasi tanah. Pengerusi Makmah Sabah Richie J. Cheng berkata pihaknya turut membuat sedikit perubahan atau pengecilan dalam permohonan tersebut dengan harapan akan mendapat sokongan kerajaan negeri untuk meluluskan projek pembinaan tersebut. Pembinaan yang dianggarkan bernilai 15 juta ringgit itu antara lain bertujuan menarik kehadiran pengunjung untuk melihat keunikan cara hidup, budaya dan tradisi kaum Cina yang beragama Islam di negeri ini. Tapak ini adalah di Jalan Kebudayaan dekat St. Francis Convent. Dia ada gereja-gereja, jadi kita ada satu masjid sana lah, di mana kita boleh sama-sama lah, ada gereja di sebelah, ada masjid di sebelah, sama-sama kita orang bilang inilah Sabah ni, kita boleh bersama-sama, biarpun agama-agama berlainan. Beliau berkata demikian kepada media dalam Majlis Iftar Ramadan Makmah Sabah di Kota Kinabalu. Majlis perasmian disempurnakan Menteri Kewangan Negeri, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Masidi menyatakan kepelbagaian budaya, tradisi dan hidup harmoni bermasyarakat adalah tunjang kekuatan selain memperlihatkan keunikan tersendiri di negeri ini. Turut berlangsung penyampaian sumbangan kepada ahli Makmah Sabah, golongan asnaf serta sumbangan khas pengurusan kepada Makmah Sabah daripada tabung zakat Majlis Ugama Islam Sabah MUIS sebanyak RM100,000. Paparan itu mengakhiri berita Pagi Sabah edisi Selasa 11 April. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM. Saya Sabrina Baas. Salam Malaysia Madani. Terima kasih tak semimon. Setia bersama RTM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan Okay, mic check 1, 2, let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris. Update tanpa halangan baris. Bengkok kami garis. Tiap halaman akbar. Siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar. Harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam RTM pilihan. Unggul tanpa sempadan. Always be number one.